Ya, sungguh kita bersyukur, bersukacita boleh bersama-sama memuji Tuhan. 上帝，我们可以一起来敬拜他、赞美他。 Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema yang mungkin sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. 今天晚上我们要默想，可能在我们生命当中很重要的主题， Yaitu tentang usaha diberkati, nama Tuhan dimuliakan. 就是事业蒙祝福，荣耀上帝的名。 Ya, kita mendengar akhir-akhir ini usaha mungkin ada beberapa daripada UMKM mereka menghadapi kondisi-kondisi yang krisis. 我们看到在最近很多的这个小企业，他们面临的这个危机。 Ya, di pusat pasar banyak toko-toko yang tutup. 在我们的这个市场中心，棉南市场中心有很多店都关了。 Dan banyak juga para pakar ekonomi mengatakan tahun depan akan lebih sulit lagi. 然后有很多的经济学家说明年会更难。 Di mana pajak itu juga terus naik. 这个税金还一直在涨。 Ya, penjualan semakin sulit. 销售更难的出售。 Bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi kondisi-kondisi seperti ini? 我们成为基督徒，我们要如何去面对这样的情况？ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， saya dulunya juga seorang yang punya karir sebagai pengusaha. 以前我是一个有事业的，就是商人。 Oleh sebab itu saya mengerti perasaan daripada para pengusaha di masa-masa sulit. 所以现在我可以感受到这个商人或是做生意的人，他们很的难处。 Hari ini melalui firman Tuhan, 今天晚上透过上帝的话语， saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara menghadapi kondisi-kondisi yang sesulit apapun. 无论我们面对如何这么艰难的情况， Firman Tuhan dapat menolong kita di dalam segala situasi dan kondisi. 上帝的话语可以帮助我们，无论在任何的情况。 Untuk bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik, yang takut akan Tuhan. 要如何成为一个敬畏上帝的生意人 Dan 或 di 是 dalam 商业 usaha 人， kita juga nama Tuhan dipermuliakan. 也是接受我们可以荣耀上帝的名。 Mari kita membuka Alkitab kita Matius 5 ayat 我们看我们 16. 的圣经马太福音5章16节， Matius 5 ayat 16 demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. 马太福音5章16节，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami butuh firman-Mu yang menolong kami di dalam segala situasi dan kondisi. Khususnya juga jemaat Tuhan di masa-masa sulit kondisi seperti sekarang ini. Mereka tetap boleh bersandar pertolongan daripada-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menolong kami, memberkati segala usaha pekerjaan daripada setiap jemaat Tuhan. Sehingga melalui usaha mereka, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Tuhan, tolong kedua hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus. Sehingga hanya memberitakan apa yang Tuhan kehendaki dan berkati. Dengarkan doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengutip beberapa ilustrasi-ilustrasi yang sangat-sangat cocok di dalam kondisi kita sebagai seorang pengusaha. 弟兄姐妹，我会用有一些的比喻来描述现在在商业上的情况。 Ada seorang pengusaha muda yang bernama Pak Herman. 有一个很年轻的商人，他的名字叫 Herman， Dia sedang mengembangkan bisnisnya. 他正在扩展他的生意。 Ya, suatu hari dia punya kesempatan emas untuk bekerja sama dengan klien yang besar. 有一天他有这个黄金的机会跟大公司来合作。 Dan menaikkan kontrak dengan jumlah yang sangat fantastis. 然后他要签合同，他的金额是很巨大的金额。 Dan klien ini juga sudah punya minat yang sangat besar untuk bekerja sama dengan Pak Herman. 然后他的客户他已经对这个巴赫曼很有兴趣， Tetapi ada satu kondisi yang tidak terduga. 但是有一个情况是他想不到的。 Suatu hari klien ini mengajak Pak Herman pada hari Sabtu malam untuk pergi ke pub. 有一天这个客户他邀请赫曼
星期六晚上要到这个夜店去， dengan tujuan untuk menjalin relasi mereka dengan lebih baik lagi dan lebih intim lagi. 他的目的就是要建立他们更好、更亲密的关系。 Ya, Pak Herman diperhadapkan pada kondisi dilema. 巴赫曼他面对了一个进退两难的情况， Karena dia tahu dia sebagai orang Kristen Sabtu malam adalah Sabtu untuk mempersiapkan diri untuk melayani pada hari Minggu pagi. 因为他知道星期六晚上就是要预备心好，要到明天的星期天要服侍上帝。 Sebagai seorang pelayan Tuhan, hatinya bergejolak dan merasa tidak nyaman kalau Sabtu malam itu dia pergi ke pub. 就如好像其他的基督徒，如果那个星期六晚上他到了这个夜店去，心里感到很不安。 Sementara itu di dalam pikirannya juga diombang-ombingkan dengan bayangan kontrak dengan jumlah yang fantastis. 另一方面，他也想到这个合同，这个契约，他想到很巨大的金额， Yang akan juga menentukan masa depan daripada perusahaannya. 会影响到他公司的未来。 Apalagi dia baru saja merintis perusahaannya ini. 更何况他对他的事业刚刚起步， Di dalam pergumulan itulah dia berdoa kepada Tuhan. 在他的正职当中，他就向上帝祷告。 Akhirnya dia memutuskan 到最后他决定了， dengan sopan dia memberitahu kepada kliennya bahwa dia hari Sabtu malam tidak bisa pergi ke klub atau ke pub malam itu. 他很有礼貌的拒绝了他的客户，告诉客户说他星期六晚上无法跟他一起去到夜店。 Ya tentu saja klien yang mendengar itu begitu kecewa dan merasa heran akan keputusan daripada Pak Herman. 他的客户听了他的拒绝，感到很好奇。 Namun setelah beberapa hari kemudian, 然后过了几天之后， klien itu menghubungi Pak Herman 客户就打电话给 Herman， dan menghargai integritas dan komitmen daripada Pak Herman. 尊敬了 Herman 的决定，尊敬了他的正直。 Kliennya juga menyadari bahwa Pak Herman memiliki prinsip iman yang baik. 他们认为 Herman 有一个属灵上的正直的原则。 Dengan demikian berarti Pak Herman adalah orang yang dapat dipercayai. 他们认为 Herman 就是可以受信任的人。 Oleh karena mereka memperhatikan kerohanian yang baik daripada Pak Herman, itulah akhirnya mereka menandatangani kontrak kerja dengan jumlah yang besar 因为 tersebut. 客户看到 Herman 的属灵的这个正直，所以跟他签了这个合同。 Kontrak itu bukan hanya mendongkrak bisnis perusahaan daripada Pak Herman, 这个合同不只是崛起了 Herman 的事业， tetapi Pak Herman juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang mengutamakan iman dan bertanggung jawab di atas segala-galanya. Herman 也成为诚信以负起责任为优先的上人着名。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita berbicara tentang usaha yang diberkati, 当我们说起有关于蒙福的事业， ini bukan hanya berbicara tentang hasil yang melimpah. 这个不单单只是说到有关于丰盛的收 Ini 获， bukan hanya berbicara tentang keuntungan yang besar 这不只是谈到有关于大的利润， ataupun kesuksesan daripada karir 或者 kita. 我们事业上的成就。 Tetapi satu hal yang harus kita pahami, berkat Tuhan tidak selalu dapat terlihat dari segi hal-hal yang materi. 但是我们要知道的，上帝的祝福不仅仅体现在我们所看见的物质上， Namun bagaimana kita yang dipercayakan oleh Tuhan memuliakan Tuhan di dalam usaha yang Tuhan percayakan ini. 但是我们如何上帝所信任我们的，在我们的事业上，我们可以荣耀上帝。 Mari kita belajar ada 3 kebenaran. 从这个里面，我们可以 Untuk 学 menjadi 习3个 seorang 要点， pengusaha yang baik, 要成为一个好的商人， yang memuliakan nama Tuhan. 可以荣耀上帝的名。 Yang pertama, 第一点， bekerja dengan integritas. 以正直诚信的工作， Karena berkat dimulai dari hati yang murni. 因为蒙福是由纯正的心开始。 Kolose 3 ayat 23 memberitahu pada 哥 kita, 罗西书第3章23节告诉我们， apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 无论做什么都要从心里做，
像是给主做的，不是给人做的。 Bapak Ibu Saudara, kalau usaha kita mau diberkati, 弟兄姐妹，如果我们的事业要蒙福的话， maka kita harus bekerja dengan penuh integritas. 我们必须以正直的心来工作。 Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab. 我们必须要以诚实、有负起责任的心来工作， Karena ini adalah karakter daripada Kristus. 是因为这个就是基督的特性。 Usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang demikian inilah bisa bagaimana menghasilkan berkat yang bukan hanya dalam segi keuntungan materi, tetapi juga memiliki ketenangan dan kepuasan batin. 因为基于像这样原则的事业或工作，将带来不仅仅是物质上的祝福，也带来了属灵上的平静与满足。 Percuma kita memperoleh penghasilan yang besar, tapi hati kita tidak ada damai 如 sejahtera. 果我们得到很大的利润，但是心里没有平安，是徒劳的。 Percuma kita memperoleh penghasilan yang banyak kalau membahayakan keluarga kita. 如果我们得到很大的利益，但是危害了我们的家人，是徒劳的。 Yang dimaksud membahayakan keluarga bukan berarti melukai keluarga dalam pemahaman fisik, 危害家人的不代表是这个身体上的伤害， tetapi nama baik daripada keluarga. 但是是关于我们家人的名声。 Ada seorang pengusaha konstruksi yang bernama John. 有一个这个建筑商人，他的名字叫 John， Dia berbisnis dari mulai nol. 他是从零开始创业， Dan dengan modal yang sangat kecil dan juga memiliki pengalaman yang sangat sederhana. 他用了一个很小的成本，用很简单的经验， Namun dia punya prinsip di dalam usahanya, yaitu yang prinsip penuh integritas. 但是在事业上，在工作上，他有一个原则，那就是正直。 Dia berkomitmen menjalankan bisnisnya dengan jujur, transparan, dan dapat dipercayai. 他决定，他以诚实、以透明、以诚信为本来实行他的事业。 Baginya keuntungan materi bukanlah 对 segala-galanya, 他来说，这个物质上的利润不是所有的一切， tetapi menjaga nama, reputasi itu jauh lebih penting. 但是要守名义，以客户的名义是比较重要。 Menjaga hubungan relasi yang baik dengan customer dan sesama rekan kerja itu di atas segala-galanya. 与客户、与合伙人的好关系是比其他的还要重要。 Nah, suatu hari John mendapat tawaran besar dari sebuah perusahaan besar 有一天，他 John 从一个大公司得到了一个邀约， yang ingin membangun sesuatu pembangunan proyek mereka. 因为他要建立一个很大的工程， Namun dalam waktu yang sangat singkat. 但是因为时间有限， Namun untuk membangun dalam waktu yang begitu singkat, John bisa saja melakukan dengan mengurangi kualitas daripada bahan-bahan bangunan yang ada. 如果要在这么短的时间建好这个工程 ，John 他可以用偷工减料的方式来建好， Bahkan dia bisa memperoleh keuntungan yang jauh lebih banyak. 甚至他可能可以得到更大更多的利益。 Namun masalahnya hati nuraninya memberontak. 但是因为他的良心反抗了， John lebih memilih menggunakan materi yang berkualitas baik. John 他选择了用这个有质量、有好的材料， Meskipun tidak akan bisa menyelesaikan proyek yang dipercayakan kepadanya dengan tepat waktu. 虽然他不能按时来完成他的工作，他的这个工程， Tetapi ketika perusahaan besar ini mempercayakan kepada John, 但是当这个公司把这个工程信任给 John 做的时候， ya proyek itu tidak selesai tepat waktu. 这个工程没有按时间做好， Tetapi perusahaan besar tersebut menyadari kualitas pembangunan yang dilakukan oleh John itu kualitas yang terbaik. 但是这个公司他们发现 John 所做的这个质量是好的质量， Bahkan melampaui keinginan daripada perusahaan. 甚至超越了这个大公司所期望的。 Oleh sebab itulah John dipercayakan lagi perusahaan untuk proyek-proyek lainnya. 所以 John 他受信任，他被信任要做其他的工程。 Bukan hanya itu, 不只是那些， bahkan perusahaan itu juga memperkenalkan perusahaan-perusahaan yang lain kepada John. 这个大公司也把这个 John 推荐给其他的公司。 John memiliki prinsip di dalam kehidupannya. John 在他的生命、他的生活中有了原则。 Kejujuran mungkin tidak selalu membawa hasil yang cepat. 这个诚实可能没有带来一个
很快速的结果。 Tetapi itu pasti akan memberikan hasil yang bertahan lama. 但必然带来源远流长的结果。 Dan apa yang dilakukan John inilah menjadikan inspirasi bagi pengusaha-pengusaha lainnya. John 所做的启发了其他的商人。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， apa bedanya pedagang dahulu dengan pedagang sekarang ini? 以前的商人跟现在的商人有什么区别？ Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan baik-baik, 弟兄姐妹，如果我们仔细的注意， ketika hendak memberikan sesuatu, 如果我们要给某一个东西， modal 10.000, 成本是1万， kemudian dijual 20.000. 然后卖出去的是2万。 Lalu ditanya, boleh nggak 15.000? 如果被问的话，15000可以吗？ Maka dengan mudah pedagang katakan modal saja sudah 18.000. 那个我们很常说的是，我们的成本已经18000了。 Bapak Ibu Saudara ini pedagang lama. 弟兄姐妹，这个是以前的商人， Tetapi pedagang sekarang tidak lagi bisa berlaku demikian. 但是现在的商人不能再这样做。 Pedagang sekarang adalah menitipkan barang ke tempat di mana toko yang dipercayakan. 如果现在的商人就是把产品寄托在那个店里面， Jangka waktu tertentu. 在某一段的时间， Bahkan kadangkala barang sudah terjual baru dibayar. 甚至有时候这个产品已经卖出去了，才被才 Pedagang 收款。 sekarang ini adalah modal kepercayaan. 现在的做生意的方式就是关于信任。 Kalau pedagang zaman dulu bisa potong cepat potong. 如果以前可以一直杀，一直就是杀， Ya, bisa dapat modal, bisa dapat hasil laba yang tinggi, cepat segera dapat. 如果以前要得到很快速的利润，要赶快得 Oleh 到 sebab 利 itu 润。 Bapak Ibu Saudara, zaman online ini semua sudah transparan. 所以现在很多的线上的这个生意都已经改变了。 Sekarang ada handphone yang canggih, kamu tinggal foto dia sudah keluar harganya berapa. 现在如果你要找东西，你只要拍照，可以出来了这个价钱多少钱。 Jadi kita tidak bisa lagi memanipulasi. 所以我们不能再欺哄欺 Oleh 骗。 sebab itu kejujuran begitu penting di zaman sekarang 所 ini. 以现在这个诚信是很重要的， Apalagi menjaga integritas. 更何况是我们的正直。 Pelajaran daripada hal ini memberitahu pada kita. 这个的教训告诉我们， Integritas lebih berharga daripada keuntungan cepat. 正直比快速得到利润更为宝贵。 Kepercayaan adalah kunci kesuksesan bisnis. 诚信是商业成功的关键。 Dan Tuhan akan memberkati mereka yang setia. 还有上帝将祝福诚实的人。 Ini prinsip-prinsip bisa dipergunakan sepanjang zaman. 这个原则是一代传一代都可以使用的。 Persaingan bisnis yang sesulit apapun, 无论我们面对怎么困难的争 kalau 执， Anda bisa 如 dipercayai, 果你是可以受信任的 engkau 人， tetap bisa melakukan bisnis di sepanjang zaman. 在一代传一代都可以做生意。 Seorang investor yang paling sukses di dunia bernama Warren Buffett. 很成功的这个投资专家就是巴菲特。 Dia mengatakan butuh 20 tahun untuk membangun reputasi. 他说要建立良好的生意需要20年， Dan hanya butuh 5 menit untuk merusaknya. 然后要毁掉良好的生意只需要5分钟。 Jika kamu memikirkan hal 如 itu, 果你明白这一点， kamu akan melakukan segala sesuatu dengan berbeda. 你做人处事就会有很大的不同。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， saya yakin dan percaya Warren berani mengatakan demikian karena dia seorang pebisnis yang sudah sangat terkenal. 巴菲特他敢说这样说，是因为他是很有名的生意人。 Seorang pembicara motivasi, penulis dan juga pelatih marketing yang terkenal bernama Zig Ziglar. 有一位作家，还有这个启发家、销售顺利的专家 Zig Ziglar， Dia mengatakan sebuah kalimat, 他说了一句话： kepercayaan adalah kunci dalam menjalin hubungan bisnis jangka panjang. 信任是建立长期生意的关键。 Orang mungkin mendengarkan jika mereka menyukaimu. 人若喜欢，他可能会去听； Tetapi mereka akan berbisnis
jika mereka mempercayai. 但是如果他们信任你的话，他们会跟你做生意。 Bapak Ibu Saudara, ini juga kalimat yang sangat memotivasi bagi para pebisnis di zaman sekarang 这 ini. 句话就是很激励我们现在人的商人。 Engkau mau mempertahankan bisnismu di sepanjang zaman, di segala tantangan. Jadilah orang yang dapat dipercayai. 如果你想要在这个世世代代存在的话，你要成为一个能受信的 Ini 人。 prinsip yang pertama. 这个就是第一个原则。 Prinsip yang kedua, 第二个原则， bagaimana menjadi seorang pebisnis ataupun usaha yang diberkati Tuhan. 要如何成为蒙福的商人？ Kita harus mengandalkan hikmat Tuhan dalam setiap keputusan. 每一次做决定的时候，要依靠上帝。 Amsal 3 ayat 5 sampai 6 memberitahu pada 箴 kita, 言书第3章第5到6节告诉我们： percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。 Menjadi seorang pengusaha ataupun pebisnis tidak luput daripada menghadapi tantangan-tantangan dan mengambil keputusan-keputusan yang penting. 如果成为一个商人，我们是离不开要做一个重要的决定。 Dan salah satu kunci menyelesaikan masalah adalah kita butuh hikmat bijaksana menyelesaikannya. 要解决的关键字就是我们需要从上帝而来的智慧。 Firman Tuhan memberitahu kepada kita, 上帝的话语告诉我们， sebagai seorang pengusaha Kristen kita bukan mengandalkan pikiran dan hikmat bijaksana kita diri 成为 sendiri. 基督徒的商人，我们不可依靠我们自己的聪明， Pengalaman kita sangat terbatas. 我们的经验是有限的。 Oleh sebab itu kita butuh bagaimana hikmat bijaksana daripada Allah menolong kita. 所以我们需要从上帝而来的智慧来帮助我们。 Suatu hari ada seorang pedagang elektronik yang bernama Pak Budi. 有一天有一个电子商人，他的名字就叫布迪。 Ya, ketika dia menjalankan usahanya di sebuah pasar elektronik, 当他在这个市场上开店的时候， ada seseorang yang menawarkan barang-barang elektronik sama seperti apa yang dijualnya. 然后有一个人推荐给他关于这个电子商品， Orang ini menawarkan harga yang begitu murah. 这个人就是给他了一个很低的价格， Kualitas yang sama persis seperti apa yang dia 这个 jual. 质量跟他所卖的是一样。 Dan Pak Budi berpikir kalau dia membeli dan menjualnya, dia akan mendapat keuntungan yang 所以 besar. 他显示说，如果他买进来了，然后用高价卖出去，他会得到更大的利润。 Namun ketika dia mendapat tawaran ini, 当他知道了这个邀约的时候， hatinya merasa tidak ada damai 他 sejahtera. 的心里感受到不平安。 Apalagi orang yang menawarkan ini sepertinya mendesak supaya cepat-cepat mengadakan transaksi. 更何况这个人就是好像迫不及待的要完成这个交易。 Di dalam kondisi yang demikian 在 inilah 这样的情况之下， Pak Budi ingat atau satu bagian firman Tuhan 布迪他就想起了上帝的话语， yang mengatakan Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. 耶和华赐人智慧、知识和聪明，都由他口而出。 Nas firman Tuhan inilah yang terngiang di dalam pikiran dia. 这段经文就是好像浮现在他的脑海里， Akhirnya dia tidak terburu-buru mengambil keputusan. 所以他没有匆匆忙忙的做决定。 Apalagi orang yang menawarkannya terus membujuk dan bahkan mendorong supaya cepat-cepat mengadakan transaksi. 然后这个人一直的说服他要完成交易， Dan akhirnya Pak Budi memutuskan tidak membeli barang-barang tersebut. 然后布迪就决定不要买这个产品。 Beberapa hari kemudian, 然后过了几天之后， Pak Budi mendengar bahwa barang-barang yang ditawarkan orang tersebut adalah barang curian. 他听到这个人所推荐的商品是一个贼货， Dan polisi sedang mencari pelaku yang terlibat di 然后 dalamnya. 警察正在寻找那个勾串的人。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan telah memberikan hikmat bijaksana bagi Pak Budi untuk menolak tawaran yang menggiurkan itu. 上帝已经赐给布迪一个智慧，要拒绝这个引诱的提议。 Pak Budi terhindar dari masalah besar yang bisa merusak reputasi dan bahkan usahanya. 布迪免于破坏他生意与名誉的灾难。
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Berapa banyak pengusaha-pengusaha jatuh oleh karena hal-hal yang menggiurkan. 有多少的商人他们跌倒是因为受吸引的、受诱惑的提议， Tanpa memikirkan hikmat yang daripada 他 Tuhan. 们没有想到从上帝而来的智慧。 Bapak, Ibu, Saudara, tadi saya sudah katakan. 弟兄姐妹，刚才已经说了， Ilustrasi dan kesaksian-kesaksian ini bukan ilustrasi yang sepertinya hanya cerita belaka. 这几个的比例不只是单单的故事而已。 Ini adalah hal-hal yang bukan tidak mungkin bisa dijumpai oleh para pengusaha-pengusaha Kristen sekalipun. 这个就是我们常常做上人的常常能遇到的事情。 Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari. 听今天晚上上帝的话语的人有福了。 Dan poin yang terakhir, 然后最后一点的， menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui usaha kita. 接着我们的事业成为祝福别人的管道。 2 Korintus 9 ayat 8 memberitahu pada kita. 哥林多后书第9章第8节说， Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。 Firman Tuhan mengatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. 上帝的话告诉我们，上帝能将各样的恩惠多多的加给你们。 Dengan kata lain, di dalam situasi segala kondisi Allah sanggup melimpahkan berkatnya kepada kita. 换句话说，无论在任何的情况，上帝能恩惠的多多的加给你们。 Namun firman Tuhan juga memberitahu pada kita ketika kita sudah diberkati, 但是上帝的话也告诉我们，当我们蒙福之后呢， kita diingatkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. 我们被提醒要成为祝福别人的管道。 Usaha yang diberkati bukan untuk diri sendiri, 蒙福的事业不是为了自己， tetapi menjadi dampak baik positif bagi orang lain. 但是带给别人有好处、有积极的影响， Menolong mereka yang membutuhkan, 帮助那些需要的人， berkontribusi bagi masyarakat. 对社会有付出。 Mari Bapak Ibu Saudara kita saksikan sebuah cuplikan video. 弟兄姐妹，我们欣赏一个短片。 ทำอะไรก็กำไร ซื้อเลยไหมครับนาย เขาขายไหม ขายครับ Ini orang Kaya, berencana membeli toko Itulah. yang berada กิน di ก่อนเดี๋ยว sudut. เขาว่ากัน 这个人他打算 อะไร 把 ดี 这个店 พว 买 กกิน 下 มะ 来。 อร่อย เอาไข่พะโล้ครับป้า ได้อ่ะเปิดเทอมมั้ยเหรอ เสร็จแล้วครับ ไปนั่งก่อน อ่ะ เอาไข่พะโล้ด้วย ได้ ไม่ได้สั่ง ฟรีถ้าไม่พอก็ไปตักเพิ่ม น้ำซุปก็มีนะ เอาก่อนเลยพี่ นี่ วันนี้มีน้ำใบเตยต้มสดนะ ไอ้ขาวรอแป๊บ สรุปเท่าไหร่ 35 บาท ตึกเนี่ยนะ ข้าว อ้าว ไม่ขายตึก ปึกไม่ขาย อ้าวเหรอ แล้วขายถูกอย่างเงี้ยได้อะไร นุ่น นักศึกษา จะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอม พนักงานออฟฟิศก็พอจะมีเงินเก็บบ้างตอนสิ้นเดือน พวกมอเตอร์ไซค์จะได้มีค่าน้ำมันไปวิ่งรถ ลุงนั่น กินตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆ จนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่ารถเขาขับแล้ว นุ่น มีเหลือเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมด และไอ้ขาวจะได้มีข้าวกินทุกวัน 35 บาท
สรุปซื้อไหมครับนาย ซื้อ ซื้อเขากล่องมาฝาก ขอบคุณครับ Oke, cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， bila orang-orang di luar Kristen saja bisa melakukan hal yang 如 demikian, 果非基督徒可以做像这样的事情， maka sebagai orang Kristen kita harus menjadi lebih baik daripada mereka. 所以成为基督徒，我们一定要比他们做得更好。 Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini 让今天晚上上帝的话语 memberkati kita, 可以祝福我们每个人， mengetahui rahasia diberkati oleh Tuhan 可以知道蒙福的奥秘， dan hidup memuliakan nama Tuhan. 还有活得可以荣耀上帝的名。